إلينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتى فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم فضلنا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menemukan kita kembali pada malam ini untuk meneruskan kuliah maghrib kita. Diharapkan para hadirin hadirat dan muhibbin rahimakumullah yang sedang mengikuti di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita memperbetulkan niat kita. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu-pintu ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sambungan kita Munyatul Musallin kesurat 58. Pada kata musannif Gopong tinggal cici mata dia Gopong tahu baru bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif, adapun kesempurnaan rukuk itu, betul tak sih? Adapun kesempurnaan rukuk itu, kata musannif, 3 perkara. Pertama, bahawa engkau musalli. Engkau maknanya orang yang sembahyang. Pertama, bahawa engkau musalli, ratakan belakang serta lehermu. Maka jangan engkau merendahkan dan tinggikan kepalamu. Maksudnya untuk kita mendapatkan kelebihan yang sempurna di dalam rukuk, maka wajiblah diri kita menyempurnakan rukun sembahyang, rukun fi'li. Jadi rukuk ni rukun fi'li, rukun perbuatan yang mesti dilakukan oleh orang yang sembahyang. Jadi bagaimana untuk kita menyempurnakan rukuk? Maka kata musannif bahawa engkau ratakan belakang. Ibaratnya macam ni tubuh kita, ni belakang kita. Ratakan belakang engkau serta lehermu. Makna ni kepala contohnya. Ni belakang kita, ratakan. Ratakan. Jangan begitu, jangan begitu. Leher kita, ni contoh kepala kita, ni muka kita. Ada orang rukuk belakang rata dah, tapi kepala dia gitu. Ni muka dia, tengok punggung terima. Maknanya jangan muka kita tengok punggungnya, tunduk. Maknanya seperti mana kita berdiri kita. Waktu rukuk pun gitu. Mata kita tengok ke tempat sujud, ataupun jangan ditundukkan pun. Dia tengok kepala lutut dia pula. Katanya. Ini rukuk yang sempurna bagi orang yang sihat. Bagi orang yang sihat lah, bagi orang yang sihat, bagi orang yang kuasa. Kalau orang tu sakit contohnya, dia tak boleh nak meratakan belakangnya. Boleh jadi itu pun sakat tu. Maka dia dapat juga pahala kelebihan yang sempurna, kerana dia tak boleh nak buat yang sempurna tadi kerana udzur, bukan sengaja dia. Bukan sengaja. Bagi orang yang sakit turun setakat yang mampu. Setakat yang mampu. Kita tak boleh paksa. Kerana cara orang solat, orang sihat lain, orang sihat lain. Tak boleh kita nak samakan cara sembahyang orang yang sakit dengan orang yang sihat.
Kalau orang sihat dia mampu buat, maknanya ini rukuk yang sempurna, maknanya pahalanya sempurna. Kalau dia rukuk, waktu rukuk sama ada laki-laki ataupun perempuan, meratakan belakangnya, meluruskan tengkuknya, gitu. Ada hadisnya, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a i'tadala wa lam yusawwibu ra'sahu wa lam yuqanni'hu fa wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaihima. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda rukuk, baginda membetulkan rukuknya dan tidak mencenderungkan kepalanya ke bawah. Mana Nabi tak menundukkan kepalanya gitu. Juga tidak mengangkatkan kepalanya. Nabi tak angkat kepala gitu. Serta menghantarkan dua tangannya, yakni dua tapak tangannya atas dua kepala lututnya, seolah-olah mencangkukkan. Pegang kepala lutut, pegangkan, mencangkukkan. Dan ada di dalam hadis yang lain adalah baginda Nabi SAW apabila baginda rukuk, sekiranya diletakkan mangkuk daripada kayu yang penuh dengan air di atas belakangnya Nabi SAW, nescaya tiada mengenai suatu pun, makna tidak tumpah air tadi. Itu cara Nabi SAW rukuk. Sebab kita ni diperintahkan solat seperti mana Nabi solat. Macam kita ni, umat ni, kita tak melihat sendiri dengan mata kepala kita bagaimana Rasulullah SAW solat, maka memada dengan apa yang ulama ajar. Kerana ulama ambil daripada hadis, mereka mengambil tata cara syarat rukun solat, bagaimana Nabi solat itu berpandukan hadis-hadis Nabi SAW. Maksudnya hendaklah kita ni solat seperti mana yang kita tahu Nabi solat. Mana kita tahu Nabi solat macam mana, ulama kata bagaimana Nabi solat. Ni waktu Nabi rukuk, rata belakang Nabi itu, sehingga kalau diletakkan suatu mangkuk yang penuh dengan air, tidak tumpah walau sedikit pun, kinayah daripada rata dan tetapnya belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita letak beli gantang pun habis kering. Kalau kita rukuk, letak bali pun habis tumpah air tu. Sebab rukuk kita tak kata. Ada yang macam tu, dia puasa nak turun tapi dia malas, dia turun lebih kurang. Ada yang terlajak pula. Terlajak pun tak mau. Yang disuruh meratakan. Kadang-kadang sampai terlajak, tapak tangan ni bukan pegang kepala lutut, pegang buku lali. Dia nak lebih pahala barangkali. Tak, makruh. Makruh tu mengurangkan pahala. Nabi rukuk rata belakang, bukan cenderung sampai orang nak terjun dekat swimming pool tu, bukan macam tu. Macam-macam solat ni kalau tak berpandukan ilmu, solatlah ikut rasa-rasa masing-masing. Tu yang kita tak mau tu. Sebab itu apa pun ibadah mestilah dengan ilmu, pedoman ni, panduan dia. Jangan sembahyang tiru-tiru orang. Sembahyang mesti dengan ilmu yang kita belajar sendiri. Baik. Maka jangan engkau merendahkan dan tinggikan kepalamu. Maknanya jangan ditundukkan kepala dan jangan didongakkan kepala. Tundukkan kepala, rata belakang dan leher kita tu rata, mata kita tu tengok tempat sujud. Laki pun begitu, perempuan pun begitulah. Tangan kita, tapak tangan kita ni pegang kepala lutut, genggam kepala lutut begitu. Bukan begitu. Begitu. Ni kepala lutut kita pegang begitu. Kemudian juga mana tadi? Keduanya bahawa engkau hantarkan. Makna kalau kita buat selain daripada apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah sempurna walaupun sah. Dia mampu nak turun, dia mampu nak meratakan belakangnya, tapi dia turun sekadar. Sekadar dia. Kata ulama, paling kurang sempurna rukuk sampai tapak tangan kita kepada dua lutut. Itu paling kurang rukuk tu. Kisah dah tu. Walaupun belakangnya begitu. Dia turun begitu, tangan dia dah sampai sentuh lutut dah. Mana sah dah rukuk ni. Tapi tak sempurna. Tak sempurna.
Keduanya bahawa engkau hantarkan, makna meletakkan dua tapak tanganmu di atas dua lututmu, dan engkau jarangkan antara anak jarimu. Anak jari kita jarangkan, jarakkan, bukan rapatkan gitu. Ni pada lutut kita gitu. Bukan gitu. Bukan duduk macam duduk atas pelamin, atas tangan tak bantal tu, bukan. Tak sama. Jarang kan? Bukan rapatnya gitu. Bukan gitu. Kena gitu. Ada orang gitu tangan. Ada orang je. Nabi tak buat macam tu, maka kita jangan nak buat. Bukan batal dah, tak batal mayang. Tapi Nabi tak buat solat macam tu, kita jangan nak buat yang Nabi suruh. Begitu. Kalau laki-laki, dia punya rusuk ni dibuka kan. Rusuk ni direnggang kan. Kalau perempuan didapatkan gitu. Tapi kalau dia tak nak pegang kepala lutut boleh. Dia nak rata belakang ni, tapi tangan duk juntai macam beruk gitu. Sah lah. Sah man. Tapi makruh lah. Tapak tangan dia tak nak letak, dia juntai gitu. Tapi badan dua. Boleh sah mayang, tapi makruh. Kalau dia niat main-main, batal mayang. Jadi bahawa engkau hantarkan, makna letakkan dua tapak tangan engkau di atas dua lututmu, dan engkau jarangkan antara anak jarimu. Dan yang ketiga, bahawa engkau tuma'ninahkan rukuk. Apa maksud tuma'ninah? Berhenti seketika, tetap anggota kita seketika, sekadar kata ulama membaca subhanallah, berapa second tu, subhanallah, berapa second, maknanya mesti berhenti. Allahu akbar, subhanallah, boleh angkat dah, walaupun mulutnya tidak membaca tasbih rukuk, walaupun dia tak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, dia tak nak baca, dia nak buat rukun aja. Sunat hai'ah membaca tasbih dia tak nak, sah semayang dia. Walaupun dia tidak membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, dia tak nak baca, sekali pun tidak, dua kali pun tidak, semata-mata senyap aja. Dia nak ambil rukuk je, Allahu akbar, mulutnya diam, tak ada baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Cukup dia rukuk Allahu akbar tanpa membaca contohnya tasbih. Kemudian bila dah ada tumakninah, dia angkat takbir, dia angkat Allah i'tidal, dia pun bangkit kepada i'tidal, sami'allahu liman hamidah, sah rukuknya walaupun tidak membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Pun makruh juga, kurang pahala ya. Dulu musannaf dah mengingatkan kepada kita, sunat hai'ah itu diibaratkan seperti apa? Perhiasan yang nak mencantikkan sembahyang, tasbih rukuk, tasbih sujud, takbir intiqalan, itu semua yang nak mencantikkan hadiah kita kepada Allah. Maka jangan ditinggalkan, meskipun sunat jangan tinggalkan. Buat supaya kita mendapat mendirikan solat yang paling sempurna. Buat, jangan tinggal, jangan baca sekali. Jangan baca sekali Allah akbar subhanallahil azim wa bihamdihi, angkat kepala, sah. Bukan tak sah makruh. 3 kali paling kurang. Kalau sembahyang seorang nak buat 6 kali pun boleh. Tapi imam kalau di dalam rakaat contohnya, imam sunat memanjangkan sedikit rukuknya seandainya ada jamaah yang baru sampai, supaya jamaah tadi dapat rakaat, yakni pada rakaat yang terakhir imam. Contoh kita sembahyang isyak kejap lagi, pada rakaat yang keempat, rukuk pada rakaat yang keempat, tiba-tiba kita dengar ada orang baru masuk contohnya. Dah tentulah dia nak solat, jadi dia terlambat. Kalau kita sami'allahu liman hamidah, maknanya makmum yang jemaah yang baru sampai tadi, dia dah tak ada peluang nak mendapat satu rakaat, betul? Kerana nak dapat satu rakaat mesti paling tidak tumakninah dengan imam dalam rukuk, betul?
Jadi kalau kita bangkit, tu imam makmum baru sampai saf contohnya, kita pun sami Allah, makna hampalah dia daripada mendapat rakaat tu, tapi dia masih lagi berpeluang berjamaah, dia masih lagi ada peluang solat berjamaah, cuma dia dah tak dapat rakaat. Kalau solat Jumaat lebih-lebih lagi. Kalau solat Jumaat lebih-lebih lagi. Imam solat Jumaat rakaat yang kedua, makmum baru sampai rakaat pertama Jumaat tadi, dia tak datang lagi, dia tak sampai lagi, dia tengah cari parking contohnya. Sedang molek dia masuk dalam masjid, tu imam habis dah baca surah rakaat yang kedua. Kemudian tu imam Jumaat tadi rukuk, Allahu akbar, rukuk subhanarabbiyal azim wa bihamdih. Jadi jemaah ni tadi baru sampai. Maka sunat imam tadi menanti seketika dengan niat nak memberi peluang kepada jamaah yang baru sampai tadi dapat tumakninah, sempat takbiratul ihram, dan cepat-cepat turun rukuk bersama-sama tu imam, supaya jamaah tadi dapat satu rakaat, iaitu Jumaat. Maka jemaah yang macam ni, makmum yang macam ni, dia dah dapat satu rakaat Jumaat. Jadi nanti selepas daripada salam imam tak perlu tambah 4, bahkan dia hanya tambah satu sahaja. Kenapa tambah satu saja? Kerana dia dah dapat satu rakaat berjamaah dengan imam. Yang nak kena tambah 4 ni kalau tak dapat rakaat. Contoh dia masuk saf saja, azan. Apa tu? Betul kan, sambung balik. Azan. Bagi lalu azan. Berhenti ingat tadi kat mana ni? Allah SWT. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Tadi masalah solat Jumaat. Jadi sunat imam solat Jumaat menanti seketika di dalam rukuknya, memanjangkan sedikit. Biasa baca 3 kali, baca 6 kali supaya nak memberi peluang kepada makmum yang tak dapat rakaat pertama tadi, supaya mereka berpeluang mendapat Jumaat. Maksud dapat Jumaat ni dapat serakaat berjamaah dengan imam, sama ada rakaat pertama ataupun rakaat kedua. Boleh faham makna kalau kita tak dapat Jumaat, dengan mana tak dapat satu rakaat pun dengan imam, rakaat pertama pun tak sempat, rakaat kedua pun tak sempat, kita hanya dapat berjamaah sahaja, maka nanti selepas salam imam bangun dan tambah lagi 4 rakaat. Sebagai contoh, saya datang lambat, tu imam dah lepas i'tidal sami Allah liman hamidah, saya sampai je dalam saf, tu imam kata sami Allah liman hamidah, makna saya dah tak dapat dah, tak ada peluang dah nak dapat satu rakaat Jumaat, saya dah tak dapat dah. Tapi saya takbir juga, takbiratul ihram juga, kerana nak berjamaah. Saya punya usolli fardhu Jum'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian saya pun takbir, ikutlah tu imam tu di mana. Contohnya tu imam lepas sempurna takbir Allahu Akbar, tu makninah baru turun. Ni banyak kita tengok bila orang nak masuk sembahyang dia dah lambat, waktu takbiratul ihram ni tak ada qiyam, tak sempurna takbirnya dan tak sempurna qiyamnya, terus turun, tak sah sembahyang. Dia datang sampai saf Allahu Akbar terus turun. Nampak tu? Allahu Akbar terus turun. Maksudnya dia wajib qiyam walau mana sekadar tumakninah. Sebelum nak rukuk, sebelum nak kejar imam dalam rukuk, sebelum nak kejar imam duduk tahiyat akhir, Allahu Akbar baru turun. Maknanya Allahu Akbar kena wajib berhenti dulu, tumakninah. Bukan sambil-sambil berlari Allah, sambil berlari Allahu Akbar tu rukuk dah. Tadi dah datang lambat kan, kalau masuk lambat kan tu imam dah angkat kepala sambil Allah. Jadi nak kejarkan tumakninah tadi nak dapatkan tumakninah tadi, kita pula tak ada tumakninah waktu berdiri. Masuk aja saf Allahu Akbar, biar pada tumakninah tadi tu. Allahu Akbar, baru turun. Jangan Allahu Akbar turun terus. Maksudnya tak ada tumakninah waktu qiyam tadi. Boleh faham tak? Itu tak sah. Tak sah. Tak sah solat. Bukan batal solat, tak sah. Allahu Akbar, baru turun rukuk. Allahu Akbar, baru turun tahiyat gitu. Jangan sambil-sambil Allahu Akbar terus turun. Itu tak boleh. Jadi bagi makmum yang tidak mendapat tumakninah di dalam rukuk, imam rakaat yang kedua Jumaat contohnya, sekarang ni rakaat kedua Jumaat imam. Kemudian lepas baca surah tu imam Allahu Akbar rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kita baru sampai. Kita duduk dalam saf, takbir Allahu Akbar, tumakninah, kemudian baru turun. Kalau kita sempat dengan tu imam sama-sama berhenti seketika di dalam rukuk, maka rakaat itu kita perolehi. Maknanya kita dah dapat Jumaat, satu rakaat. Nanti selepas tu imam bagi salam, kita tambah lagi satu rakaat sahaja, bukan 4 dah. Tambah satu je. Sebab yang tadi kita dah dapat dah. Boleh dapat ke sebab kita tadi tak baca Fatihah? Dah, kita dipanggil makmum yang masbuk, rakaat kita Fatihah kita ditanggung oleh imam, dapat dah. Kemudian bila tu imam bagi salam, kita nak kena tambah satu, sunat baca kuat. Sunat baca kuat bagi orang yang nak tambah Jumaat. Macam saya tadi, saya nak tambah lagi satu rakaat kan. Waktu saya bangun, sunat saya baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Apa hikmahnya? Supaya nak memberitahu, andai kata ada jamaah yang lain yang baru sampai, mereka masih lagi berpeluang mendapat solat Jumaat. Jadi bila tu imam kita Jumaat dah bagi salam, saya nak kena tambah lagi satu, sebab tadi saya dah dapat satu rakaat Jumaat. Saya kata faham tak?
Saya nak tambah satu. Jadi orang yang nak tambah satu rakaat ni disunatkan baca jahar, sunat baca kuat, kerana nak memberi isyarat. Contohnya Abang Ayuy sampai lambat, Abang Ayuy tengok saya tambah rakaat, dan Abang Ayuy tengok saya baca kuat. Abang Ayuy tahu saya sedang menyudahkan solat bukan zuhur. Saya bukan menyudahkan dengan zuhur, saya sedang menyudahkan dengan Jumaat. Jadi Abang Ayuy masih berpeluang lagi mendapat solat Jumaat hari itu. Maka Abang Ayuy pun duduk sebelah kanan saya, belakang saya. Dia pun usalli fardal jum'ati rak'ataini. Nampak tak? Sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat. Lalu Abang Ayuy pun takbir Allahu Akbar. Mana sekarang ni Abang Ayuy sedang solat bukan zuhur. Ada pun makmum yang nak tambah 4. Contohnya tadi dia tak dapat serakaat Jumaat. Rakaat pertama pun tak dapat, rakaat kedua pun dia tak dapat. Contohnya dia datang Tok Imam dah duduk tahiyat akhir contohnya. Tok Imam dah duduk tahiyat akhir, kita baru sampai. Kita punya usolli fardhu Jumaat di rakaat ini, makmum melihat Allah Allahu Akbar, tumakninah, kemudian kita turun duduk tahiyat, betul? Nanti bila Tok Imam bagi salam, kita kena tambah berapa? 4, iaitu niatnya Jumaat, perbuatannya zuhur. Bila perbuatannya zuhur, saya kena baca sir, baca perlahan. Bismillah. Baca sir, mana pada telinga dia. Maknanya kalau Abang Ayuy datang tadi, tengok saya tambah rakaat, Abang Ayuy tahu saya sedang sembahyang zuhur. Jadi Abang Ayuy niat zuhur lah. Dapat Jumaat dah. Sebab saya imam tadi sedang sembahyang zuhur. Abang Ayuy jangan niat Jumaat pula. Boleh jangan dengar dah. Kalau tambah serakaat tu tahu dah yang baca kuat tadi. Nak membezakan yang menambah rakaat tadi, nak membezakan di antara dia tambah Jumaat ataupun tambah zuhur. Jadi Abang Ayuy dapat Jumaat. Jadi Abang Ayuy sempat serakaat je dengan saya. Kan saya sedang tambah 1 rakaat. Jadi Abang Ayuy berpeluang dapat 1 rakaat Jumaat dengan saya. Saya bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Abang Ayuy bangun, tambah berapa? 1 rakaat. Sebab apa tambah 1? Kerana tadi dia sempat dapat Abang Ayuy pun sunat baca. Abang Asri kita baru sampai. Tadi dia sakit perut kat rumah. Dia datang lambat, tengok Abang Ayuy bangun, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Abang Asri tahu Abang Ayuy sedang solat Abang Asri pun niat usolli fardal jum'ati rak'atain. Andai kata sampai rapat sampai pukul 4 petang macam tu, maknanya masih lagi berpeluang dapat andai katalah. Lepas kalau Abang Ayuy salam, Abang Asri pula bangun, Bismillah, datang pula tu imam kita. Tu imam pun terlambat pula, terlelap contohnya. Maknanya tu imam tahu Abang Asri sedang solat niat pun Jumaat. Jadi masih berpeluang dapat solat Jumaat itu. Habis. Jadi sunat imam panjangkan sedikit rukuk. Dan satu lagi rakaat akhir sunat imam panjangkan rukuk seandainya kita tahu sangkaan imam ada orang nak masuk sembahyang. Kalau tak adalah. Dan sunat panjangkan tahiyat akhir. Tahiyat akhir tadi, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, nak memberi peluang supaya orang lain sempat berjamaah. Jadi kalau tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, mana orang lain dah tak sempat berjamaah. Di berjamaah ni walaupun dapat 1 lahzah, kita takbir aja, kita baru sampai lambat, kita pun takbir Allahu Akbar, kita niat aku solat fardu isya, makmum kerana Allah, kita pun takbir Allahu Akbar, tu imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tak sempat kita nak turun, dapat berjamaah juga kita, dapat pahala berjamaah juga kita, dapat juga pahala berjamaah. Itu hikmah. Dan sujud yang terakhir, sujud kedua pada rakaat maknanya yang akhir ataupun pada tiap-tiap rakaat sunat panjangkan sedikit supaya memberi peluang kepada makmum yang muwafiq, yang sedang menyelesaikan bacaan Fatihah. Bukankah makmum muwafiq tu wajib menghabiskan Fatihah dan diberi kelonggaran tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang?
Jadi sujud yang terakhir tu imam tu maknanya panjangkan sedikit kerana memberi peluang kepada makmum yang sedang menghabiskan Fatihah. Gitulah sembahyang. Ini senang ke susah sembahyang? Bila dah belajar, dah pandai, tak payah sembahyang. Yang perempuan ikut solat Jumaat juga. Orang perempuan solat Jumaat Ikut dia tak terlambat jadi adakah dia sama juga macam mana orang lelaki-lelaki tadi dia berpeluang dapat Jumaat, sama juga. Dia pun kena niat fardu Jumaat juga, niat berjamaah juga. Kalau dia dapat 1 rakaat, dia hanya tambah 1 saja. Kalau tak dapat 1 rakaat, tambah dengan 4. Kalau kawan dia datang lambat pun dia sama lah. Dia kena baca. Maknanya dia kena menyudahkan dengan 1 rakaat. Dan kalau maksudnya yang bangun tu tadi solat Jumaat, jadi makmum yang lain boleh lagi berniat solat Jumaat. Kenapa kita dah tahu tadi? Contohnya saya datang lambat, tu imam sedang duduk tahiyat akhir. Pada adatnya saya dah tak ada peluang nak dapat Jumaat. Kenapa disunatkan juga, kata setengah ulama, disunatkan niat Jumaat walaupun kita dah tahu kita tak dapat 1 rakaat. Kalau nak ikutkan, kita dah tahu dah lepas ni kan aku nak kena tambah 4 sebab ni dah tak ada peluang dah, 1 rakaat aku dah tak dapat. Hikmahnya, andai kata fardu takdir tu imam bangun tambah 1 rakaat, contohnya tu imam tadi terlupa rakaat, contohnya tu imam terlupa rakaat, terlupa rakaat, tu imam baru 1 rakaat dia duduk tahiyat dah. Kita tak tahu, kita baru sampai, kita ingatkan itulah tahiyat terakhir nambah dah. Tapi sebenarnya tu imam tu baru 1 rakaat dia duduk tahiyat. Tu imam tak sedar dia baru 1 rakaat duduk tahiyat. Yang makmum pun ikut semua. Kan makmum dia ikut imam, sampai imam balik rumah pun ikut juga. Makmum ni macam-macam. Wajib ikut imam selagi perbuatannya tidak membatalkan sembahyang. Jadi ni fardu takdir, tu imam tadi baru 1 rakaat dia duduk tahiyat. Maka kita usolli fardal Jumaati. Maknanya seandainya tu imam tu sedang duduk tahiyat tadi, ada makmum yang kata subhanallah, dia teringat baru 1 rakaat, dia pun bangun lagi 1 rakaat. Jadi peluang tak kita nak dapat 1 rakaat? Kan berpeluang lagi tu tadi. Itu hikmahnya disuruh niat Jumaat walaupun tu imam dah duduk tahiyat akhir. Kemudian katanya musannif lagi, tumakninah ni makna berhenti seketika di dalam rukuk walaupun tidak membacakan tasbihnya. Berhenti sekejap. Sama ada sembahyang seorang ataupun sembahyang berjamaah, sembahyang fardu, sembahyang sunat, wajib tumakninah. Mesti kena ada tumakninah walaupun sembahyang sunat. Sembahyang sunat subuh, sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, sembahyang sunat duha, bila rukuk mesti kena ada tumakninah. Bukan bermaksud solat sunat segala perbuatannya sunat. Hukum mendirikan solat itu sunat, hukum melaksanakan itu sunat. Makna kalau tak buat tak berdosa. Sembahyang duha, qabliyah ba'diyah, kita tak nak buat, tak ada masalah, tak berdosa kerana dia sunat. Tapi bila kita mendirikan solat sunat tadi, kena jaga segala rukun-rukun fi'li dan rukun qauli. Dia mesti baca seperti mana biasa, mesti kena buat macam biasa. Bukan bermaksud ini sembahyang qabliyah ba'diyah je. Jadi kita tak payah tumakninah dan macam-macam atas alasan ini sembahyang sunat. Dah, kena tumakninah. Kalau yang rukun qauli kena baca dengan telinga macam biasa. Rukuk kena tumakninah, i'tidal kena tumakninah, sujud kena tumakninah walaupun sembahyang sunat. Bukan bermaksud sembahyang sunat tumakninah pun jadi sunat, tidak. Tumakninah tu di antara rukun sembahyang. Kemudian tumakninah pada sujudmu dan mengucap, yakni membaca tasbih. Membaca tasbih kamu serta ta'zim. Membaca tasbih seperti mana yang Nabi baca tasbih, kita pun kenalah juga baca tasbih. Cuma tidaklah sunat membaca tasbih itu hukumnya sunat hai'ah. Sunat
hay'ah, bukan fardu, bukan sunat ab'ad, tak sunat hay'ah. Kalau tak baca sah tak sujud rukuk, sah tak semayang, sah. Kemudian ada pun kesempurnaan ya ke? Ketiganya bahawa engkau tumakninahkan rukuk dan baca tasbih serta takzim dan ketetapannya. Ada pun kesempurnaan sujud pada ketiga perkara. Pertama bahawa hantarkan, betul situ? Betul Ada pun kesempurnaan sujud pertama bahawa engkau hantar, makna engkau letakkan dua tanganmu, yakni dua tapak tanganmu berbetulan dengan dua bahumu. Waktu kita sujud tu tapak tangan kita ni berbetulan, sama berbetulan ni mana? Sama paras dengan bahu. Sama paras dengan bahu kita, bukan begitu. Ada orang begitu. Ni maknanya dah lebih daripada qadar bahu, mana seluas mana bahu kita. Separas dengan bahu kita. Seandainya waktu kita rukuk, kalau waktu kita sujud tu, kalau kata ada barang dekat bahu kita ni, dijatuh atas tengah belakang tapak tangan kita. Ibaratnya gitu. Kalau waktu kita sujud, kalau ada barang atas bahu kita, dia jatuh belakang tapak tangan. Tu qadar dia. Kalau tapak tangan kita begitu, kalau barang jatuh atas lantai. Ada sama paras. Kesempurnaan sujud tadi, bahawa engkau hantarkan, letakkan dua tapak tanganmu berbetulan dengan dua bahu, dengan bahumu. Kedua, hendaklah engkau renggangkan dua lenganmu daripada dua lambungmu. Mana lambung? Makna usuk-usuk, renggangkan. Kalau orang perempuan sunat rapatkan, orang lelaki kalau orang perempuan sunat himpunkan. Kalau orang lelaki sunat renggangkan gitu. Dan jangan kamu hamparkan keduanya kepada bumi. Makna ni lengan ni jangan dihamparkan atas bumi. Hamparkan ni makna kita letak macam kucing Kucing tu waktu kucing berehat macam tu lah tangan dia. Dia letak kan. Macam di lantai, tangan dia gitu. Makna jangan waktu sujud ada macam tu. Angkat gitu. Jangan rapatkan ke bumi. Ni lengan kita jangan hamparkan ke bumi. Banyak juga yang masih buat macam tu. Sunat angkat gitu. Jangan hamparkan begitu. Tapak tangan letak atas bumi, dia punya lengan ni angkat maksudnya. Bukan hamparkan macam kucing dah. Kucing tu dihamparkan dia punya lengan dia. Dan mana tadi? Dan jangan kamu hamparkan, makruh. Kalau kita sujud, tapak tangan kita ataupun kita punya lengan ni kita hamparkan, makruh. Perbuatan makruh ni tuan-tuan mengurangkan pahala sembahyang. Kita kalau boleh nak sempurna banyak kebajikan, sebab tu disuruh usaha sebaik-baik supaya dapat mendirikan solat yang sempurna. Kalau tak sempurna sah, tapi pahala kebajikannya kurang pahala. Orang lain dapat banyak kebajikan, kita dapat sikit je kebajikan, sebab banyak membuat benda makruh dalam solat. Mata duduk melilau, muka suka toleh kiri kanan contohnya, surah tak baca tasbih tak baca, ambil berkat fardu je, ambil berkat rukun-rukun je. Takbiratul ihram, doa iftitah tak nak baca, baca Fatihah saja, surah tak nak baca, lepas tu rukuk, tasbih tak nak baca. Sahlah sembahyang, tapi tak sempurnalah. Orang lain dapat 100, kita dapat 2 markah je. Rugi lah. Rugi. Nanti hari kiamat baru nampak ruginya, sini tak nampak. Sini orang tak ada duit nampak rugi, orang banyak duit rasa untung. Hari kiamat besok orang banyak kebajikan untung, orang tak ada kebajikan rugi. Situ nanti baru nampak rugi, sini tak nampak lagi. Sebab tu kita semayang tak sempurna, semayang lebih kurang pun kita rasa tak ada rugi apa-apa pun. Sebenarnya rugi. Sebenarnya rugi kerana kerugiannya dibangsakan kepada kerugian akhirat, bukan kerugian dunia. Sama macam orang tak semayang, dia tak ada rugi apa dia tak semayang. Dia duit banyak, meniaganya baju, meniaganya perniagaannya maju, perniagaannya meletup, dia tak ada rasa rugi apa kalau dia tak solat. Sebab dia di dunia tunggu nanti balik akhirat.
Tunggu nanti balik akhirat baru tahu betapa ruginya orang yang tak solat. Dan jangan kamu hamparkan keduanya lengan pada bumi. Yang ketiganya, bahawa engkau tumakninahkan pada sujudmu. Tumakninah pun kena tetap juga. Waktu turun sujud Allahu Akbar, tumakninah wajib ada. Makna berhenti seketika sekadar masa membaca subhanallah, dalam 2 ke 3 second gitulah. Lepas tu barulah boleh nak angkat kepala dan duduk antara 2 sujud. Walaupun tidak membaca tasbih sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, tak baca. Di sujud kosong gitu je, tak ada baca apa-apa tasbih pun sah, tapi makruh, mengurangkan pahala sembahyang. Sebab Nabi buat, Nabi baca tasbih dalam sujud, dalam rukuk. Dan mengucap, yakni membaca tasbih, membaca tasbih kamu serta ta'zim, membaca tadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dalam hati kita membesarkan maha hebatnya Allah Ta'ala yang maha tinggi pangkat darjatnya. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, yakni dari sebarang kekurangan. Jadi kata ulama, maksud subhanallah ni, maha suci Allah ni, dengan maksud maha hebatnya Allah. Subhanallah, maha hebatnya Allah. A'la, yang maha tinggi pangkat darjatnya, bukan tinggi bertempat, bukan. Jangan pula waktu kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah Ta'ala yang maha tinggi tempatnya atas langit, rosak akidah, jadi kapiak. Jangan main-main. Sebab tu suruh ngaji tauhid, semayang-semayang pun tak boleh pisah dengan tauhid. Walaupun nak solat, kena ada tauhid, kena mengenal Allah Ta'ala tu bagaimana sifat-sifat dia, takut kita salah faham. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, maha suci zat Allah yang maha besar, tubuhnya besar. Ada pahaman yang begitu, mengatakan Allah tu besar tubuhnya, sebab tu tak boleh tengok, terlalu besar Allah tu. Na'udzubillah. Jaga-jaga, ngaji tauhid, tauhid jangan tak mengaji. Ni subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah ataupun maha hebatnya Allah Ta'ala, maha hebatnya zat Allah yang maha tinggi kedudukan pangkat darjatnya. Darjat Allah tu yang maha tinggi, bukan diduduk tempat tinggi, faham? Bukan Allah tu duduk tempat tinggi. Tempat tu maha suci kan Allah Ta'ala. Kita dah mengaji tauhid tu, Risalah Al-Misbahul Munir, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, tak serupa dengan makhluk. Allah maha suci dari bertempat. Allah tidak bertempat walau di mana-mana tempat. Jadi jangan i'tiqad Tuhan duduk di tempat tinggi atas langit, kerana tingginya Tuhan duduk tempat tinggi ni. Jangan tuan-tuan, boleh merosakkan syahadah. Na'udzubillah. Barang siapa yang beriktikad Tuhan itu bertempat, rosak akidahnya, kerana menyerupakan Allah seperti makhluk. Na'udzubillah. Ngaji akidah. Jangan ngaji bekah haji akidah tak ngaji. Ada juga segelintir orang belajar ni dia ngaji bekah je, tauhid tak nak. Kena ngaji lah ilmu fardu ain, fiqh, tauhid, tasawuf ni kena ngaji selari, serentak kena ngaji. Bukan maksudnya dalam kuliah tu baca 3-3, pening pula andi kita. Makna fiqh hari Isnin, tauhid hari Selasa yang terakhir, tasawuf hari Jumaat, ngaji tajwid hujung minggu Sabtu Ahad. Tu maksud serentak. Sebab 3 dan 4 ilmu ni nak pakai dalam ibadat, khususnya kalau dalam solat, tajwid nak kena belajar juga. Tak boleh kita kata kita ni nak belajar berdoa, kita pulun pekah aja, tauhid tak ngaji, tasawuf tak ngaji, tak boleh. Dia kena selari. Kena ngaji tu. Pandai-pandailah kita bagi waktu. Pandai-pandai bagi waktu supaya dapat belajar semua ilmu fardu ain, laki-laki, perempuan, suami, isteri. Khususnya suami wajib mengaji dan mengajar isterinya fardu ainnya. Kalau tak, berdosa suami. Dan jika kamu hamparkan kedua, dan jangan kamu hamparkan keduanya tangan kepada bumi. Ketiga, bahawa engkau tumakninahkan pada sujudmu dan mengucap tasbih kamu serta ta'zim, membesarkan Allah maksudnya.
membesarkan Allah, merasakan kebesaran kehebatan Allah dan menghinakan diri kita. Ya Allah, Kau maha agung, Kau maha hebat, aku yang hina, aku yang banyak dosa. Ya Allah, menghinakan diri dan memuji-muji Allah. Aku jahil sedangkan Kau maha mengetahui. Aku berkehendak berhajat kepadamu ya Allah, sedangkan Kau istighna, terkaya, tidak berkehendak dan tidak berhajat kepadamu. Tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada selainmu. Itu maksud istighna, menghinakan diri. Aku jahil ya Allah, Kau maha mengetahui. Aku penuh dengan dosa sedangkan Kau maha suci dari kekurangan. Itu mengendahkan diri di dalam sembahyang. Kata ulama itu maksud dalam erti khusyuk mayang. Merasakan kelebihan bahawasanya kita boleh mendirikan solat itu semata-mata pertolongan Allah. Aku tak kuasa nak baca ni, aku tak kuasa nak ingat ni, aku tak kuasa nak menunaikan rukun-rukun ni kecuali dengan pertolongan Kau ya Allah. Aku sangat-sangat bergantung dengan Kau ya Allah. Berilah taufik agar aku dapat menyempurnakan sembahyangku ni. Boleh tak kita sudahkan sembahyang kita kalau Tuhan tak tolong? Boleh tak? Boleh tak kita nak sempurnakan solat kalau Tuhan tak bantu? Mustahil. Merasakan kita boleh baca, kita boleh rukuk, boleh sujud, ini semua bantuan Allah. Kan kita tidak ada kuasa, kan kita tak ada daya upaya. Jangan merasakan diri kita. Adapun kesempurnaan duduk itu, yakni duduk antara dua sujud di dalam 3 perkara. Pertama, bahawa engkau duduk atas tapak kakimu yang kiri dan engkau dirikan kakimu yang kanan. Ini duduk antara dua sujud. Jika tahiyat awal, mana tahiyat awal tapak kaki kanan kita tegakkan, kemudian punggung kita duduk atas telapak kaki kiri. Bagi orang yang kuasa, yang tak sakit. Yang sakit buat cara sakit lah. Yang sakit duduk cara orang sakit. Dah tu dia tak dapat ke pahala? Dapat pahala sempurna. Cuma dia tak boleh buat sebab sakit. Yang tak dapat pahala sempurna ni, dia tak sakit tapi dia duduk cara yang tak disuruh. Dia duduk tak duduk macam tu, dia duduk cara lain. Jadi tak salah kita jangan ikut mazhab lain. Ni kadang-kadang kita tengok ramai di antara kita duduk tahiyat awal pun begitu, duduk antara dua sujud pun begitu, duduk tahiyat akhir pun begitu. Mazhab kita Syafi'i dah ada perbezaan di antara duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Ni kita tiru orang-orang yang sebelah sana tu, dia memang macam tu di sisi dia, di sisi mazhab dia nak buat macam tu. Ni masalah kita tak mengaji, main tiru-tiru orang. Tengok orang Arab buat macam tu, tengok orang Pakistan buat macam tu, tengok orang Bangladesh buat macam tu. Dia mazhab dia gitu. Sebab itulah kena ngaji fiqh Syafi'i. Baru kita tahu di sisi kita orang yang bermazhab Syafi'i bagaimana kelakuan solat kita. Mereka macam mana, kita macam mana. Ni dak kita campur aduk. Tengok orang buat, kita buat. Tengok orang Arab buat, kita buat. Dia mazhab lain, kita mazhab Syafi'i. Macam tu. Jadi di sisi kita ada perbezaan di antara duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Laki perempuan sama. Jadi duduknya dengan mana? Engkau dirikan kakimu yang kanan. Tapi tadi waktu sujud tadi ingat 7 anggota tu mestilah. Dahi kita, tapak tangan kita, lutut kita dan perut jari kaki. Perut jari kaki dulu dah bahaskan dah dulu dalam bab rukuk, sujud dulu jangan lupa. Hidung pun letakkan juga di atas tempat sujud kerana nak menyempurnakan meletak dahi. Di sisi mazhab kita, sebahagian daripada dahi ni wajib dikenakan pada tempat sujud. Dahi kita ni sebahagian, sama ada belah kanan, belah kiri ataupun tengah-tengah, yang tak boleh kalau tutup semua dahinya dengan sesuatu yang mengikut gerak dia. Kita dulu dah huraikan dalam bab sujud dulu lah, dalam bab rukun semayang dulu dah hurai dah. Pertama, bahawa engkau duduk
atas tapak kakimu yang kiri. Tapak kaki kiri kita, punggung kita letak atas tapak kaki kiri, dan engkau dirikan kakimu yang kanan. Macam yang kita buat ramah biasa-biasa tu lah. Kaki kanannya begitu, kaki kirinya begini. Tu. Duduk tahiyat awal pun begitu, duduk antara dua sujud pun begitu. Kalau duduk tahiyat akhir lain. Makna tapak kaki kiri kita ni akan dimasukkan di bawah apa? Di bawah tulang kering kaki kanan kita, dan punggung kita atas lantai. Tu cara duduk tahiyat akhir. Dan engkau keluarkan yang kiri di bawah betis kakimu yang kanan. Ni untuk tahiyat akhir. Dan kau keluarkan yang kiri, makna kaki kiri di bawah betis kakimu yang kanan pada tahiyat akhir. Ni dah tahiyat akhir pun duduk macam tahiyat awal, duduk antara tahiyat awal pun tahiyat awal. Tiru orang. Tu tiru orang. Macam tanya dia, awak mazhab apa tu jangan tiru-tiru, mengaji. Jadi kita tahu alasan kenapa buat macam ni, kenapa cara duduk gini. Dalam kitab mazhab Syafi'i, fiqh Syafi'i kata solat gitu. Ni kenapa duduk macam tu? Tengok orang Bangla duduk semayang macam tu. Tengok orang Pakistan main kita. Kalau jemaah Terlalu rapat. Sebab tu rapat jangan sampai menghilangkan fadilah. Jangan sampai nak angkat takbir pun Allah. Takut syaitan masuk. Jadi agak-agak biar selesa nak menunaikan sunat kecuali orang penuh sangat, itu lain. Ini lapang lagi. Surau kita ni contohnya contohnya ada 20 lagi sah kosong kat belakang, tapi semuat-muatnya 50 orang nak duduk sah pertama sampai nak angkat takbir Allah, nak rukuk sami Allah, nak sujud pun gitu. Biar pakat-pakat. Jadi kita bila ngaji ramai-ramai mudah. Bila tak mengaji ni masalah. Ada yang faham hukum, ada yang tak faham hukum. Kita suruh rapatkan sah, dia jeling atas bawah. Tak reti je tu. Kita rapat-rapat. Rapat. Tu masalah tu. Tak dapat nanti pahala berjamaah. Tak dapat nanti bila sah kita longgar kosong, tak rapat. Nanti putus sah tak dapat pahala berjamaah. Jadi kena rapat. Rapatkan, sentuhkan bahu biar bersentuh bahu. Begitu. Jangan terlalu rapat sangat. Selagi ada ruang, kecuali jemaah ramai sangat, itu lain. Jangan dengan sebab suruh rapat sampai menghilangkan kelebihan. Nak duduk iftirash tak boleh, nak duduk macam tahiyat akhir tak boleh. Jadi kena pakat-pakat mengaji baru senang. Kalau tak mengaji ni payah. Kita nak suruh rapat sah, dia marah kita pula dah. Dia seorang-seorang kangkang luah gitu, sampai tegang dia punya kain pelekat dia. Selagi tak tegang kaki kain pelekat dia, tak sah mayang itu dia. Macam panglima duduk. Duk pegang tombak itu kaki dia. Cukup sejengkal sekadar. Ini seluah-luahnya. Selagi jubah dia, kaki jubah tak tegang tu, dia tak puas hati. Bahkan bila berdiri kan, dah kosong dia tak boleh. Jadi pertengahan dah. Okey, sikit lagi. Macam-macam pesi dengan semayang. Orang suruh rapatkan sah, dia marah kita. Pasal tanya awal dengan tahiyat akhir kan. Kalau waktu ketika kita buat tahiyat akhir, kita buat tahiyat awal, duduk sekadar yang mampu. Kita faktor fizikal macam tadi lah, sakit, faktor fizikal kita tak boleh nak duduk bersimpuh itu. Kalau bersimpuh kan tertungging ke belakang ni kan. Maknanya duduk sekadar duduk macam tahiyat awal, tapi fadilatnya dapat. Kelebihan duduk macam duduk tahiyat akhir itu kita dapat kerana kita tak mampu nak buat kerana uzur. Boleh, tak ada masalah. Jangan paksa. Jangan paksa. Nanti kan kalau nak paksa boleh jadi, kalau paksa boleh tapi menahan sakit pula dah. Dalam hatinya aduh at-tahiyyatul mubarak, dalam hati aduh tu imam ni pula bila nak bagi salam ni, jangan. Kan tu imam kadang apa fil alamin innaka hamidum majid, dia ada nak baca doa tu kan. Dia kata bila ni ingat apa benda rupa nahan sakit. Duduk yang kita
kita selesa lah, duduk kita selesa. Yang sakit duduk cari yang sakit. Tak payah nak buat yang tu. Jangan risau, tetap dapat pahala sempurna. Habislah. Dan pada tahap keduanya engkau tasyahud dengan takzim dan engkau salawat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna salawat. Wallahu a'lam. Cukuplah sekadar sikit Cukuplah sekadar itu. Insya-Allah nanti sambung lagi. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tandakan ni kitab saya muka surat 207. Saya punya kitab 207, nanti senang nak cari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.